Komen dari Super Thanks Eddie J. Low dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya adalah moga channel One Piece terus mantap. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya datang daripada Apik Chelsea again and again dengan sumbangan sebanyak RM15. Support katanya. Daripada Matthews di studio dengan sumbangan sebanyak RM9.90. Assalamualaikum Bang Kimi. Waalaikumsalam. Sekadar pandangan dan perkongsian, ada ternampak pasal Devil Fruit Dragon ini juga salah satu ancient dragon dalam mitologi Inca, iaitu Amaru dalam kepercayaan Jepun yang sememangnya sama dengan apa yang ada pada watak si dragon ini, harbinger of rain, revolutions and wind. Wow, what a very interesting sharing. Seterusnya daripada jantan tak guna. Dahsyat nama. Dengan sumbangan sebanyak RM9.90. Jom kita pergi ke angkasa lepas. Pluto sama dengan Pluton, Neptune sama dengan Shirahoshi, Uranus sama dengan senjata, Saturn sama dengan kerja gomen tengah healing kat Pulau Telur. Lepas tu Jupiter sama dengan kerja gomen, Mars kerja gomen, Venus, Mercury semua kerja gomen, Bumi Im sama, Bulan Atuk Shanks, barangkali Matahari elok mati je lah kalau tak kenal, Black Hole 3 kepala 1 jasad. Ada siapa-siapa nak tambah? Kalau nak pokok tambah pun boleh. Orang tokok tambah, dia pokok tambah. By the way, thank you so much jantan tak guna. Nama dahsyat. Seterusnya daripada Vans Official dengan sumbangan sebanyak RM9.90. Doakan family aku and seluruh umat Islam dipermudahkan segala urusan. #Pray for Palestine. Amin ya rabbal alamin. So thank you so much kepada Super Thanks yang sudi memberikan sumbangan dan hadiah kepada channel ini, dan kepada korang juga jangan lupa untuk komen dengan Super Thanks sebagai tanda support kepada channel ini. What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, Malaysia boy Kim Skoperto, and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Ini gila ini. Kemarin baru je kita hype tentang Shanks dan Figureland Garling, tapi hype lebih dahsyat kali ini apabila aku baca spoiler tambahan yang aku akan ceritakan dekat korang semua. Kejap. Title ataupun judul untuk chapter ini adalah A World in Which It Is Better to Die Than to Live, yang bermaksud dunia yang lebih baik mati je lah dari hidup di situ, kerana mungkin dunia itu sungguh kejam. Spoiler yang pertama dikatakan yang God Valley adalah tempat atau lokasi yang dijadikan satu tournament dekat sana. Dan ini tiada langsung yang berkait dengan Kuma. Ini yang epic ni. Ternyata peristiwa God Valley ini memang menjadi satu tempat yang bukan sahaja Goldie Roger, Garp dan kru-kru Rock di Zebek sahaja berada di sana, bahkan maybe ia melibatkan berkumpul seluruh pirate yang ada di seluruh dunia One Piece, kerana dekat God Valley ni jadi tempat tournament kan. Mungkin ia sebuah pertandingan untuk mencari siapa yang paling kuat dan akan menang sesuatu yang sangat berharga. Dan kalau korang perasan, konsep ni memang ada bersamaan dengan apa yang telah diceritakan dalam movie Stampede, di mana dalam movie tu kita tahu yang semua pirate telah berkumpul dan join satu tournament dan perlumbaan untuk mendapat log post ke Pulau Laugh-Tale. Jadi mungkin apa yang berlaku di God Valley itu ada miripnya dengan adegan di Stampede, cuma situasi di God Valley ini lebih dahsyat kerana ia melibatkan pertaruhan yang menggunakan kekuatan masing-masing. Lalu spoiler yang kedua mengatakan yang tournament ini diwujudkan untuk menentukan kumpulan manakah yang lebih kuat dan menjadi penamat kepada puak-puak tertentu. Seperti yang aku sebut tadilah, di mana tournament ini terlalu dahsyat kerana ia melibatkan kuasa-kuasa besar dunia, dan mungkin kita dapat melihat pertarungan yang gila-gila punya dalam tournament. Contoh Roger versus Rocks ke, Garp versus Whitebeard ke. Manalah nak tahu kan. Dan yang lebih tak dijangkakan lagi adalah kita juga akan melihat yang Figureland Garling yang masih muda juga, dia telah join tournament dan ternyata pada ketika itu dia tidak mempunyai janggut. Dan dikatakan juga dekat sana masa God Valley tu kita dapat melihat Figureland Garling yang masih muda, dan dia kelihatan wajah dia sangat mirip dengan Shanks, tapi dengan gaya rambut dia yang berbeza. Jadi dari info ini sepertinya apa yang kita anggapkan dan kita katakan sebelum ini nampaknya macam hampir tepat, di mana aku pernah bagi tahu yang kekuatan dan power yang ada pada Figureland Garling ini terlalu kuat sehingga dia mungkin berada di tahap yang sama dengan Yonko, bahkan mungkin lebih, kerana kita dah tahu yang dia juga join tournament God Valley ini, dan kita tahu peserta atau karakter yang join tournament ni kekuatannya semua gila-gila. Jadi tentunya Figureland Garling ini juga tak jauh hebatnya dan mempunyai kekuatan yang hebat, dan kerana itu dia masih mampu hidup sehingga sekarang walaupun dia ada di God Valley tersebut.
Seterusnya dikatakan yang God Valley ini nampaknya berada di West Blue. Kemudian kita juga akan ditunjukkan dengan flashback Kuma, dan dalam flashback itu kita akan tahu bagaimana bapa dia mati. Jadi aku berpendapat yang mungkin bapa Kuma ini telah join tournament God Valley ini, dan disebabkan bapa dia tak mampu mengalahkan pihak lawan yang dia hadap di tournament, sehingga pada akhirnya bapa dia telah terkorban. Lalu bukan sahaja flashback Kuma, bahkan flashback God Valley ditunjukkan kepada kita, dan ternyata tournament yang berlaku ini adalah disebabkan arahan ataupun organized by Celestial Dragon, which is mereka buatkan orang-orang yang baik akan bertarung antara sesama mereka. Jadi berkenaan dengan Figarland Garling yang rupa paras dia sama dengan Shanks tadi tu, dari keadaan ini memberi petanda kepada kita bahawa Figarland Garling ni adalah bapa kepada Shanks, dan mungkin Figarland Garling ni sememangnya telah bawa Shanks ni sekali masa tournament tu, dan tanpa tak disengajakan Figarland Garling telah meninggalkan Shanks di pulau itu, dan akhirnya bayi tersebut dijumpai oleh Goldie Roger. Dia sama ada macam gitulah, bapa dia ke ataupun tok wan dia ataupun daripada garis keturunan dia. So sekarang ni semakin hampir kita nak didedahkan bahawa Shanks sebenarnya daripada golongan Celestial Dragon ataupun Saint Figarland punya tribe. Dan akhir sekali kita juga akan dibongkarkan berkenaan The Race of Kuma, iaitu berkenaan keturunan dan asal usul Kuma. Dan ini sahaja spoiler yang aku telah dapat, dan tak sabar kita nak baca full chapter sebab nak tengok apakah keadaan yang sebenarnya telah berlaku dalam peristiwa bersejarah God Valley ini, terutamanya berkenaan Saint Figarland Garling ini. Jadi nanti bila keluar je full spoiler, insyaAllah aku cuba mempercepatkan dan akan ceritakan dekat korang semua. Jadi daripada info yang bapa Kuma tu mati, aku ada satu pendapat lah kan. Sebab kalau kita boleh tengok poin kat sini, mengatakan bahawa tournament tersebut akan menentukan termination of tribe. Bahawa kalau seseorang yang mewakili tribe dia untuk masuk tournament tersebut dan dia dibunuh, maka seluruh tribe dia akan dibunuh. Jadi dekat situ kita nampak yang dalam satu lagi poin, Lika ada bagi tahu bahawa bapa Kuma telah mati pada ketika itu, ataupun kita mengetahui macam mana bapa Kuma ni mati. So in my opinion, berkemungkinan tournament tu dia telah berlangsung. Dia macam Dressrosa kan, dia telah berlangsung pertarungan adu tenaga ni lah, adu kekuatan ni. Tapi ketika tournament tu berlangsung, Rock Dizebek telah datang. Mungkin cara Rock Dizebek tu datang sama macam Blackbeard datang ke Impel Down untuk merekrut those fighter-fighter yang ada dekat dalam Impel Down tu. Sebab kita tahu setiap level di Impel Down dia berbeza-beza. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Dan dikatakan prisoner yang berada di level 6 adalah prisoner yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling terpadu sekali. So berkemungkinan disebabkan itulah Rock Dizebek telah tertarik untuk pergi ke God Valley untuk dapatkan fighter-fighter yang berada di sana. Dan for sure fighter-fighter yang ada dekat sana sudah tentu akan benci, akan bengang dengan world government, dan surely diorang akan memihak kepada Rock Dizebek. Yelah, itu sahaja pada aku setakat ini leak yang kita dapat, dan memberikan satu poin yang cukup kukuh. Kenapa Rock Dizebek pergi ke God Valley? Sebab sebelum ini kita kan tertanya-tanya sebab apa Rock Dizebek pergi ke pulau God Valley. Adakah disebabkan dia nak bunuh semua Celestial Dragon yang berada di sana untuk dia mengisytiharkan peperangan? Adakah dekat sana ada Poneglyph? Adakah dekat sana ada ancient weapon dan sebagainya? Tapi sekarang nampaknya telah jelas seperti mana Blackbeard telah penetrate, telah masuk, telah menceroboh masuk Impel Down untuk dapatkan prisoner-prisoner yang hebat-hebat dekat sana. Berkemungkinan dia telah terinspirasi daripada Rock Dizebek pun cerita dulu, yang mana Rock Dizebek telah pergi ke God Valley untuk dapatkan fighter-fighter yang hebat yang telah bertanding dalam tournament yang dipaksa oleh Celestial Dragon untuk menentukan nasib diorang. Sekiranya diorang kalah, seluruh tribe diorang akan dihapuskan, akan dibantai, semuanya akan diholocaust. Jadi mungkin Blackbeard telah terinspirasi daripada move Rock Dizebek ini, dan mungkin itulah alasan ataupun hujah kenapa Rock Dizebek telah pergi ke God Valley. So guys, nampaknya semakin lama, semakin hari, semakin chapter berlalu, sedikit demi sedikit Oda telah menyingkapkan misteri demi misteri yang telah dia selubung dalam dunia One Piece ini. So kita semestinya tidak sabar-sabar untuk menantikan chapter 1095 yang bakal keluar tak lama lagi, mungkin hari Khamis ataupun hari Jumaat. Aku akan producekan chapter review tersebut, dan sebelum itu mungkin aku akan producekan satu lagi video berkenaan dengan full spoiler untuk chapter 1095. Jadi jangan lupa untuk nantikan video-video daripada channel Kimis Coverto. And thank you so much gang kerana sudi menonton video ini. Dan kalau korang mempunyai pendapat yang lebih menarik, dropkan komen korang semua di bawah komen daripada nakama kita yang sebelum ini, yang datangnya daripada
Afiq Ashraf. Saint Figarland rasanya ada talian darah dengan Shanks, tapi perwatakan mereka berbeza. Shanks punya Grand Fleet banyak yang tak kuat, tapi Shanks tetap jaga mereka bawah bendera Akagami. Saint Figarland pula bunuh Tenryubito yang tolong orang sambil cakap yang mereka tak sedarjat. Nampak sangat Saint Figarland ni sangat pentingkan darjat Tenryubito. Macam Whitebeard cakap kat Shanks pasal luka yang terasa bila dia nampak Shanks. Maybe Whitebeard ada fight dengan Saint Figarland masa kat God Valley. Rock pula versus dengan Roger yang di pair dengan Garp. Shanks selalu respect Roger dan sudah tentu Shanks bawa Will Roger. Adakah Saint Figarland salah satu dari 4 Gorosei? Pasal apa ada nama Saint kat depan nama dia? Maybe sebab tu kot Shanks boleh jumpa Gorosei and stop war kat Marineford. Sekadar berteori bang. Seterusnya daripada Budi Yamin Mustafa, Saint Figarland Galing ni rasanya takkan berdepan dengan Luffy tapi dengan Zoro. Mungkin waktu bila tiba masanya nanti akan ada flashback Zoro dengan Mihawk dan Mihawk akan bagi tahu sebenarnya dia bukanlah pemain pedang terhebat, sebenarnya Saint Figarland Galing lah orangnya, dan Zoro telah pun mengalahkan Mihawk pada waktu tu. Mesti semua orang akan jadi wow. Hanya sekadar teori liar daripada saya. Sekian. Hihi. Dr. Fake Pang, tapi aku duk menung sorang-sorang fikir kelemahan Devil Fruit users kan air laut. Tapi kan ada dalam episod berapa entah sebelum tim Luffy bergentap dengan Aokiji kat satu pulau tu, Aokiji celup tangan dia dalam air laut tapi Devil Fruit power dia tetap boleh launch. Itu kontradiksi Oda-chan atau ada alasan? Kalau tak salah aku, scene tu berlaku dekat Long Ring Long Land punya arc. Dan kalau kita kata kat Aokiji pun sebenarnya sama juga yang berlaku dengan Oven ketika fishman yang lain telah lari daripada Whole Cake Island. Oven dia dia panaskan kan suhu air tu. So aku pun tak ada jawapan yang aku prepare sekarang ni sebab aku lebih focusing on nak cerita berkenaan spoiler. Tapi mungkin soalan ni adalah soalan yang menarik. Aku akan hasilkan satu video yang berasingan. So guys, that's all komen daripada nakama kita. Jangan lupa untuk nantikan video seterusnya. And that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content and gang. Before I and sedikit renungan. So kita semua sedia maklum tentang apa yang telah berlaku di Palestin, di Israel sana. Tak ada Israel, tak ada negara. Yang ada adalah Palestin. Sana adalah negara Palestin dan Israel tak pernah wujud dalam peta dunia. Jadi tanah sebenarnya adalah milik Palestin 100%. Dan sekarang ini mereka telah berjuang, mereka telah mengorbankan masa mereka, mereka telah mengorbankan peluh mereka, bahkan mengorbankan darah hatta nyawa mereka. Anak-anak mereka diyatimkan, isteri-isteri mereka dijandakan. Untuk itu sama-samalah kita berdoa supaya Allah Subhanahu Taala berikan ketabahan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, dan Allah Subhanahu Taala bantu perjuangan mereka sehingga tertegaknya bendera panji Islam di negara bertuah Palestin. Sama-sama kita doakan dalam setiap solat kita. Setelahnya kita hadirkan bersama doa kita untuk mereka, dan kita doa juga untuk seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ada di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu Taala permudahkan segala urusan kita dan Allah Subhanahu Taala jauhkan kita daripada bala bencana, daripada wabak penyakit dan daripada pemimpin yang zalim. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi